Sekarang saya jemput Senator Tuan Haji Muhammad Mahasbi Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut membahaskan RUU AUKU Pindaan 2023 ini. Saya ingin mulakan ucapan ini dengan memetik kata-kata seorang tokoh Indonesia, almarhum Muhammad Nasir. Tiada percetakan yang bisa mencetak pemimpin. Pemimpin tidak lahir di bilik kuliah, tetapi tumbuh sendiri dalam hempas pulas, kancah gelandangan umat. Muncul di tengah-tengah pengumpulan masalah, menonjol dalam kalangan rakan seangkatannya, lalu diterima dan didukung oleh umat. Datuk Yang di-Pertua, pindaan akta ini penting. Akta ini bukan hanya untuk memastikan urus takbir di universiti itu berjalan lancar, tetapi yang lebih penting ialah membina suasana dalam universiti yang seharusnya menjadi pusat ilmu, pusat kebangkitan rakyat. Kalau sebagaimana yang kita tahu sekitar 50-60 tahun yang lalu, mahasiswa memainkan peranan yang amat penting dalam membela nasib rakyat. Mahasiswa digelar sebagai jurubicara umat, membuktikan bahawa masyarakat di luar daripada kampus mengharapkan, meletakkan harapan yang tinggi kepada mahasiswa. Tetapi selepas diwujudkan AUKU pada tahun 1971 dan diperketatkan pada tahun 1975, dan kita tahu bahawa akta ini diwujudkan dan diperketatkan, latar masa pada ketika itu ialah untuk mengekang kebangkitan gerakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di ITM waktu itu, walaupun mungkin dikatakan ITM ini di bawah akta yang berbeza, tetapi insiden mengepung universiti pada zaman itu, demonstrasi baling dan sebagainya yang membimbangkan kerajaan. Dan kerajaan memikirkan bahawa akta ini turut digunakan untuk mengekang suara-suara supaya aktiviti mahasiswa itu dapat dikawal. Kita bersetuju bahawa perlu ada kawalan. Tetapi kawalan yang diletakkan, yang dimasukkan khususnya dalam pindaan tahun 75 bukan hanya mengekang mahasiswa tetapi mewujudkan budaya takut, culture of fear dengan izin dalam kampus. Bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di kalangan pekerja universiti. Saya ada pengalaman 10 tahun yang lalu, saya menulis buku Mahasiswa Bangkit, antaranya berkait dengan AUKU. Dan ada satu masa itu saya ingat kita nak buat sembang santai mengenai pindaan AUKU di sebuah universiti di Pantai Timur. Bukan dalam universiti pun, saya buat bedah buku di luar universiti, iaitu di sebuah kafeteria yang terletak di luar, berhampiran dengan pintu pagar. Peserta pelajar yang datang lebih kurang 8 orang. Tetapi pengawal keselamatan, Pak Gad, 14 orang datang minta saya beredar. Begitu ketakutan pada waktu itu hasil daripada akta ini. Dan walaupun disebutkan oleh menteri tadi, kita semakin matang, akta ini semakin dipindah, diperbaiki dan sebagainya. Tetapi apa jaminan kementerian bahawa budaya takut yang telah lama bersarang di universiti itu sekarang ini sudah pun terhakis. Datuk Yang di-Pertua, hasil desakan daripada mahasiswa dan masyarakat yang sedar, sebagaimana kita tahu pindaan-pindaan telah dibuat lebih daripada 7 kali. Dan pindaan yang penting ialah pada tahun 2019 yang membenarkan untuk mahasiswa ini terlibat dalam politik, baik di luar ataupun di dalam. Tetapi sebenarnya banyak isu-isu lain yang harus kita lihat juga. Saya ambil contoh yang pertama, yang biasa disebut dalam isu AUKU ialah kita tidak mengiktiraf mereka sebagai mahasiswa. Walaupun menteri sebut tadi mahasiswa. Tetapi dalam AUKU, istilah yang digunakan ialah pelajar. Maknanya kita menyamakan taraf pelajar dengan pelajar sekolah menengah. Lebih sikit pada sekolah rendah. Jadi saya mencadangkan kepada kementerian supaya dalam pindaan akan datang, istilah yang digunakan di dalam akta ini ialah mahasiswa. Bukan lagi pelajar. Itu yang pertama. Yang keduanya dalam soal pengumpulan dana ini, sama jugalah yang disebut oleh beberapa pembahas tadi, kawalan itu harus tidak mengekang mereka. Dan yang ketiganya, sekarang ini, sebagaimana yang kita tahu, universiti ini Menara Gading, tempat yang terhormat, tempat yang tertinggi. Tetapi trend sekarang ini ialah lepasan SPM, mereka makin tak minat untuk melanjut pengajian. Kalau kita ikut statistik 2019, 72%, 2020 lepasan SPM, 35%.
Dan seharusnya pindaan ini mesti memperkasa mahasiswa supaya anak-anak kita yang sekarang ini belajar di sekolah menengah, sekolah rendah, merasakan bahawa universiti itu ialah tempat yang baik, yang ada penghormatan untuk mahasiswa, tidak dikekang dengan peraturan-peraturan yang mengarut dan menyusahkan mereka. Jadi saya ada banyak lagi Datuk Yang di-Pertua, tapi memandangkan masa yang mencemburui. Cuma harapan kita ialah usaha untuk menambah baik. Meminda AUKU ini tidak terhenti pada pindaan pada kali ini dan juga turut melibatkan pindaan akta UiTM. Kerana sebahagian besar ataupun lebih saya ingat lebih kurang 1/3 daripada mahasiswa kita sekarang ini menuntut di UiTM. Jadi Datuk Seri yang di-Pertua, terima kasih, saya mohon menyokong pindaan ini. Terima kasih Habib. Sekarang saya jemput Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Datuk Awang bin Sarian. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.